bonus untuk kita punya Quran Time ni, insya-Allah My Quran Time kita khatam tadabbur Al-Quran, insya-Allah kita juga boleh khatam tentang teori ilmu tajwid. Kita ambil sedikit sehari sedikit saja satu segmen, lebih kurang seminit 2 minit kita terangkan tentang tajwid satu persatu. Hari ini kita masuk bab apa? Hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan untuk segmen tajwid kita yang kita nak kongsikan iaitu pengertian tajwid itu sendiri. Pengertian tajwid mungkin dari segi bahasa, mungkin dari segi istilah kan apa yang kita boleh lihat dekat kita boleh sama-sama saksikan dekat skrin kita pengertian ilmu tajwid itu sendiri dari segi bahasa dan juga dari segi sebab kadang-kadang kita tahu tajwid apa dia tajwid baca Quran tak? Mungkin dan tu kalau kita melihat secara di kaca TV kita segmen tajwid kita pengenalan ilmu tajwid iaitu dari segi bahasa apa dia tajwid ialah memberi maksud memperelokkan ataupun mencantikkan sesuatu memperelokkan atau mencantikkan sesuatu. Dari sudut istilah pula, tajwid bermaksud mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan betul dan menjaga sifat-sifatnya. Masya-Allah. Itulah pengertian ataupun pengenalan berkenaan dengan ilmu tajwid. Sebab tu penting ilmu tajwid ni kerana Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan cara khusus baca Al-Quran. Bukan kita baca Al-Quran cara Nabi baca. Nabi bila wahyu pertama turun, Nabi kata aku bukan qari, aku tak boleh baca. Betul. Cara bacaan dia sebagaimana Allah Taala ajar kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihi salam, kerana Al-Quran ni dia ada cara khusus yang Allah Taala nak kendaki. Maka kata para ulama, kalaulah ulama tak buat ilmu tajwid kepada kita, tak ada ilmu tajwid ni, la dha'at aswatul Quran. Nescaya suara Quran akan hilang. Tak tahu baca Quran macam mana. Maka ulama buat kaedah begini. Maka alhamdulillah kita satu dunia, orang Afrika ke, orang Asia ke, orang Eropah ke, semua kita disatukan dengan cara bacaan Al-Quran. Berbeza tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Saya selalu sebut sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni bersahabat. Tuan-tuan dan puan-puan bersahabat dengan saya. Kita semua bersahabat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling istimewa, kita bersahabat dengan Al-Quran. Dan istimewa lagi, kita harap dan kita doa pada Allah SWT satu hari nanti Al-Quran akan declare, akan umum, ini BFF aku, Quran kata. Allahu Akbar kan, syafaat Al-Quran itu untuk siapa? Untuk sahabat dia kan, li ashabi. Jadi mudah-mudahan dan saya nak jemputlah, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk ikuti ataupun join kami dalam FB Sahabat Al-Quran di FB Facebook Sahabat Al-Quran. So boleh ikuti kat situ apa juga perkembangan hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Boleh join kat situ insya-Allah. Jadi untuk segmen tajwid pada hari ini kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu semalam kita berkenalan dengan pengenalan ilmu tajwid. Hari ini kita nak tahu pula faedah mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, menjaga daripada melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Panjang pendek, dengungnya, mat, sebutan huruf, tebal tipis, nak berhenti, nak kat mana, nak sambung kat mana, masya-Allah banyak tu. Yang kedua, memberi keyakinan dalam pembacaan Al-Quran yang betul. Subhanallah. Memang pun bila kita baca tu kadang-kadang kita keliru, alamak yang ni dengung ke tak dengung, yang ni panjang ni berapa harakat, 2 harakat ke 2 rakaat. Tertukar Ustaz, 2 rakaat perginya panjang. Dan yang ketiga iaitulah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tidak ada keyakinan dalam bacaan kita, kita akan jadi tak nak baca Ustaz. Tak nak baca nanti salah. Satu lagi dia akan, kita baca juga Al-Quran tapi berlaku kesalahan Ustaz. Betul. Jadi kita takut kita tak mencapai perkara yang ketiga tu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka itulah antara faedah mempelajari ilmu tajwid. Jadi itu sesuatu yang bahagian tajwid pada hari ini yang kita nak kongsikan, iaitu masih lagi di peringkat awal ataupun pengenalan tentang ilmu tajwid, iaitu perkara yang ketiga yang kita nak kongsikan berkenaan dengan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid itulah supaya kita dapat membaca ayat suci Al-Quranul Karim secara fasih. Betul bacaan kita, benar tajwidnya, tepat bacaan kita, lagi untuk melancarkan bacaan kita serta dapat memelihara lidah kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nanti pada pertemuan-pertemuan ataupun siri yang akan datang, kita akan bincangkan pula kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran ni. Ada rupanya, ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar, ada kesalahan yang boleh membatalkan bacaan kita, hatta boleh menyebabkan batalnya solat kita Ustaz. Sebab itu tujuan penting kita belajar Al-Quran ini, untuk kita mengelakkan kesalahan-kesalahan daripada kita buat
ketika kita baca Al-Quran. Masya-Allah, itulah pentingnya tajwid Ustaz ya. Kita baca agar terus kita tidak ubah-ubah. Bahaya berubah-ubah satu baris pun ya, amat penting. Betul, jadi mari kita tengok macam mana. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran, untuk segmen tajwid pada kali ini kita akan membicarakan tentang apakah yang dikatakan sebagai hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid, boleh kita saksikan dia di skrin kita untuk kita lebih jelas. Hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Akan tetapi hukum mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain ataupun wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Maknanya kita belajar ilmu tajwid itu ia satu fardu kifayah. Tapi bila kita baca Al-Quran, hendaklah kita menerapkan ilmu tajwid di dalamnya. Walaupun zaman Nabi tidak ada pun sebut perkataan ilmu tajwid, tak ada. Tapi ulama buat kaedah kepada kita bagaimana kita nak menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Dan alhamdulillah jasa mereka hari ini, kita sebut ba, ta. Huruf yang kita sebut itulah apa yang Nabi sebut. Ba. Huruf ta yang kita sebut pada hari ini, itulah huruf yang disebut oleh Rasulullah SAW. Huruf ta dan sebagainya. Sebab tu kata para ulama, kalaulah tidak ada ilmu tajwid, laula ilmu tajwid la da'at aswatul Quran, maka hilanglah suara Al-Quran. Kita tak tahu macam mana nak baca Al-Quran. Mungkin dapat tengok saja, mungkin dapat melihat sahaja. Hari ini alhamdulillah, itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala, kamilah turunkan Al-Quran, kamilah yang memelihara Al-Quran. Maka alhamdulillah, keutamaan kita pada My Quran Time ialah kita nak tadabbur Al-Quran. Pun begitu bonusnya, insya-Allah orang kata apa, sampingannya juga kita boleh juga jadi sedikit-sedikit. Kita ada 604 episod. Campur dengan Jumaat, Sabtu dan sebagainya, kita jawab isu-isu yang berkaitan Al-Quran. Maka insya-Allah secaranya kita dapat memahami secara teorinya bagaimana ilmu tajwid tersebut untuk membantu dapat praktikal bacaan Al-Quran dengan betul. Mudah-mudahan usaha kita walaupun kecil ini dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Fadil Ustaz Hazrul, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, untuk segmen tajwid kali ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang rukun-rukun Al-Quran Ustaz. Rukun Al-Quran. Mana Rubi sebut rukun, dia satu benda yang penting. Sebab tu kita sebut di awal-awal episod kita pada kali ini, sebagaimana setiap ibadat itu dia ada rukun dia. Kalau solat ada rukun dia. Al-Fatihah rukun. Kalau tak tunaikan Al-Fatihah maka tak sempurnalah kita punya ibadat. Maka kita bimbang pahala kita itu kan. Sebab tu antara makna Al-Quran bila Ustaz Safri bincangkan dan bagi kepada kita tentang makna Al-Quran, antaranya ialah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatihi, untuk beribadat bagi orang yang sentiasa membacanya. Maka rukun-rukun Al-Quran boleh kita perhatikan di skrin kita. Yang pertama, rukun bacaan adalah sah sanadnya. Yang kedua, bertepatan dengan resam Uthmani. Dan yang ketiga, bertepatan dengan salah satu daripada wajah nahwu ataupun kaedah bahasa Arab. Tiga perkara ni, kalau luar daripada tiga perkara ni, maka ia tidak diakui sebagai Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Ibn Al-Jazari, fakullu ma wafaqa wajhan nahwi. Pertama sekali, Al-Quran mesti sesuai dengan wajah ataupun kaedah bahasa Arab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Maksud dia mesti bertepatan ataupun bersesuaian dengan resam Osmani. Resam ni ialah batang tubuh. Dia bukan baris yang ditambah alif yang ditambah kecil, itu bukan. Iaitu batang tubuh huruf tu, teks tu, huruf itu. Maliki yaumiddin, dia punya mim lam kaf, itu resam. Itu resam. Iaitu ada sepakati para ulama, iaitu resam Uthmani. Dan alhamdulillah kita hari ini tak macam dulu Ustaz. Ya, Uthmani itu maksudnya merujuk pada Sayyidina Osman ke Turki Osmaniyah ke apa maksud Uthmani? Sayyidina Osman resam yang diasaskan ataupun disebut sebagai resam Uthmani. Daripada zaman para sahabat dia berbeza, dia punya perubahan-perubahan itu bermula Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, berlaku perubahan-perubahan sehingga Sayyidina Osman memiliki mushaf Al-Quran. Maka bila mushaf yang ada di sisi kita hari ini sebenarnya adalah menepati dah dari sudut sah sanad ini, dia mendapati dari sudut resam Osmani. Alhamdulillah, kalau dulu nak belajar Quran pergi jumpa Syekh ni talaki zaman-zaman sahabat dulu, dapat satu surah aja. Betul. Sebab Quran bukan dalam mushaf begini. Alhamdulillah hari ini disusun dah macam ni. Cantik, alhamdulillah. Ada lajnah tasihih pula dan mentasihkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua apa tadi?
dia punya resam Osmani. Yang ketiga mesti sah sanadnya. Mana kita tak boleh baca Al-Quran ikut suka kita lah. Alhamdulillah hari ini semua dah ulama letak barisnya semua supaya kita boleh baca dengan betul. Tak bolehlah kita baca Alhamdulillah, tak boleh. Ada yang baca Alhamdulillah, nak baca sendiri. Tak apalah, makna tak berubah pun kan. Ar-Rahmanur Rahim. Dia ubah makna. Dia kata dalam bahasa Arab, Arabnya begini. Al-Quran dia bukan mesti daripada 3 kriteria tadi, rukun tadi. Betul. Barulah diakui sebagai Al-Quran dan sah dibaca dalam solat maupun di luar solat. Masya-Allah, itu 3 perkara penting. Kita kembali dalam My Quran Time. Kita minta para penonton kita boleh terus share di Facebook, kita sebarkan kebaikan ke seluruh alam ini. Al-Quranul Karim, baca, faham dan amal. Dan insya-Allah untuk segmen tajwid, insya-Allah pada kita kali ini kita akan membahaskan tentang disebut sebagai maratib ataupun tingkatan bacaan dalam Al-Quran. Dia punya kelajuan dia. Boleh kita perhatikan di skrin kita untuk segmen tajwid, iaitu martabat ataupun tingkatan bacaan Al-Quran ada 3. Iaitu sebelum tu kita faham dulu firman Allah, bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu lagi ni antara kata para ulama, baca dengan jelas satu persatu, dengan perlahan, dan juga dengan kata lain ialah untuk tadabbur makna, dan sesuailah dengan program kita My Quran Time Ustaz. Ya, betul. Iaitu tingkatan yang pertama disebut sebagai at-tahqiq. Ini bacaan yang paling lambat sekali, merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf berserta sifat-sifatnya dengan tepat. Adapun begitu, kena hati-hati jangan sampai kata para ulama dia jadi tamtid min ghairi tamtid. Tamtid ni terlalu renggang. Macam kita dengar budak-budak kalau baca Quran baru belajar kan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan tu dilarang, tak boleh. Dan kalau kat tempat kita bukan budak-budak saja, bapak budak pun ada juga macam tu. Sebab dia dah terpengaruh dulu. Saya pun begitu juga. Kita bila bismillah aja jadi orang Terengganu kata erek. Dia erek meleweh itu. Meleweh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini antara bentuk bacaan yang dilarang. Tak boleh. Tamtid disebut. Kalau insya-Allah daripada kalau hari Sabtu nanti kita akan cuba ulang kaji lagi apakah bentuk-bentuk bacaan yang dilarang ini. Kerana dia akan menjadi tempo bacaan Al-Quran itu tidak sekata. Tidak sekata. Maka ini bacaan yang satu persatu. Satu-satu untuk menjaga hukum tajwid dan juga untuk tadabbur. Baik. Ambil masa sedikit untuk tajwid. Kita masih lagi membincangkan tentang maratib ataupun tingkatan bacaan Al-Quran ataupun kelajuan. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, kita berhajat kepada tempo kelajuan itu. Ada yang lambat, ada yang sederhana, ada yang laju mengikut situasi masing-masing. Ada yang baca untuk khatam, ada yang baca untuk belajar. Dan kita main Quran Time, kita baca seperti mana tingkatan hari ini disebut sebagai tadwir. Tingkatan pertengahan. Iaitu tingkatan martabat ini berada pada pertengahan antara tahqiq dan hadar. Tahqiq kita dah terang semalam, bacaan yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Hadar. Itu tahqiq. Bacaan yang paling lambat yang satu-satu. Hari ini disebut sebagai tadwir, bacaan pertengahan. Okey. Dia pertengahan antara apa? Tahqiq dan hadar. Hadar kita akan bincang esok insya-Allah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ada Ustaz Tarmizi ya. Ada Ustaz Tarmizi. Tadi yang tanya ni kat mana Ustaz seorang lagi kan. Ada rindu kat Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Yalah. Ustaz Tarmizi dia dah round 1 Malaysia tu kan. Dia kembali balik semula insya-Allah. Okey Ustaz Tarmizi ya. Okey. Untuk terangkan hadar. So tadwir ni bacaan pertengahan. My Quran Time kita guna untuk bacaan pertengahan untuk belajar. Cuma sekali-sekala kan saya buat taranum tu yang pasak tu, itu tahqiq lah. Lambat. Okey. Mana bacaan ini bacaan yang biasa kita bawa dalam solat, dia tidaklah terlalu laju dan tidaklah terlalu lambat. Dia sesuai untuk kita nak belajar dan sebagainya. Kalau kita semayang kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang sederhana. Tadwir. Okey, sebab telinga kita ni boleh dengar bacaan yang lambat, sederhana dan laju. Sekadar itu saja. Kalau laju sangat, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu telinga manusia tak mampu nak mendengar. Kita tak boleh nak terima bacaan macam tu. So macam kita bersama dengan Ustaz Safri, telinga kita walaupun 2, kita boleh fokus satu saja. Maka
Sehingga kita kata para ulama mampu mendengar ini 3 tingkatan bacaan ini. Pertama tahqiq, bacaan yang lambat. Kedua tadwid, pertengahan. Dan yang ketiga bacaan yang hadar. Insya-Allah Ustaz Tarmizi Abdul Rahman akan terangkanlah esok bacaan yang laju. Macam mana laju itu, dan bagaimana laju yang dibenarkan, insya-Allah kena bersama dengan My Quran Time. Baik Ustaz. Baik, jadi terima kasih. Tajwid ataupun segmen tajwid pada hari ini, semalam kita telah berkongsi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Ada tu tengah tengok kita juga tu subhanallah, subhanallah bersahabat kat kita pada hari ini. Sedang kongsikan dengan kita tentang bacaan tadwir. Iaitulah contoh bacaan yang kita baca dalam My Quran Time ini. Betul. Dan hari ini saya nak kongsikan tingkatan atau martabat bacaan Al-Quran yang ketiga, iaitulah Al-Hadar, iaitu tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat. Namun masih menjaga hukum tajwid, dan juga Al-Hadar ini biasanya diguna pakai oleh orang-orang ataupun anak-anak ataupun siapa yang menghafal Al-Quran supaya dapat mengulang bacaan dengan banyak. Sebab orang hafal Quran dalam masa singkat dia nak ulang banyak kan, so dia akan guna tempo bacaan secara hadar. Tapi yang penting sekali sahabat-sahabat Al-Quran semua, bacaan Al-Hadar ini masih menjaga hukum tajwid. Oh masih kan, dan saya berkongsi juga, sempat berbincang dengan Ustaz Tirmizi, antara imam-imam pernah juga baca dengan bacaan hadar ni sebab dia nak baca 1 juzuk ataupun 2 juzuk satu malam. Antaranya imam-imam kita di Masjidil Haram, bacaan secara hadar. Mungkin saya boleh buat contoh sikit Ustaz. Dia dalam solat boleh guna Ustaz? Boleh guna. Boleh guna. Mungkin saya boleh buat contoh sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laju macam tu. Contoh saya ambil satu ayat, tuan-tuan perhatikan ayat 52. 52 ya. 52 muka surat 8 tu ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Maksudnya hukum tajwid tu dia ada lagi dengung 2 harakat, panjang dia mak dan sebagainya, bacaan cepat macam tu. Jadi mungkin ada orang yang nak baca laju sebab dia nak habiskan banyak. Betul. Jadi dia guna bacaan hadar, tapi kena ingat mesti menjaga hukum tajwid. Kalau tak dia memakan huruf yang lain kalau laju sangat. Thumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Itu macam solat tarawih yang dalam 2 minit 2 minit itu mana boleh, tak boleh Ustaz. Dia telah memakan huruf-huruf yang lain. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Mesti kena jaga hukum tajwid dia. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan. Kita pada hari ini, semalam kita telah berkongsi juga, dan hari ini kita ingin melihat tentang hukum tajwid, iaitulah bila kita baca Al-Quran ni kadang-kadang kita ada baca salah, kita ada baca panjang, kita ada baca pendek kan. Jadi kita nak tahu bagaimana status ataupun bagaimanakah kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, bagaimana adakah berdosa kita, ataupun macam mana kita akan lihat sama-sama dekat kaca TV kita tentang hukum tajwid pada hari ini, iaitulah kesalahan dalam baca Al-Quran ada 2. Yang pertama lahnul jali dan juga lahnul khafi. Yang kita nak kongsi hari ini itulah lahnul jali, kesalahan yang nyata. Apa dia? Berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna ataupun tidak. Yang penting jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat secara sengaja, terutamanya salah dalam surah Al-Fatihah, maka dia boleh membawa kepada ketidaksempurnaan solat kita. Jadi kesalahan-kesalahan lahnul jali ni, kesalahan yang nyata ni, maksudnya orang awam pun dapat kena pasti Ustaz. Orang-orang awam pun dengar. Maksudnya salah baris. Contoh kita baca kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang pasan. Adik kita yang tadika pun pasan. Alhamdulillah. Kan? Ataupun contoh Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu tukar huruf ha dengan huruf ha. Kan? Jadi inilah kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata yang berlaku dalam bacaan, sama ada ia merosak kat mana, mengubah kat mana ataupun tidak merubah kat mana, tapi ia adalah kesalahan yang besar. Maka sahabat-sahabat Al-Quran semua kena berhati-hati, mesti berhati-hati setiap kali membaca Al-Quran, dan terutamanya mestilah ada gurulah yang menyemak ataupun ada kawan kita yang semak bacaan kita, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, itu sebagai panduan Ustaz ya pada hari ini. Terima kasih untuk maklumat tuan-tuan ya. Kita terus memastikan jangan ada lahnul jali.
kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua pada hari ini, kita masih lagi dalam perbincangan tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam bacaan kita, dan kita masih lagi berada dalam kesalahan lahnul jali ya. Lahnul jali ataupun kesalahan yang besar, iaitu dah contohnya tertukar huruf yang boleh mengubah makna, seperti tertukar huruf ha kepada huruf kha. Contoh pada dalam surah Al-Fatihah, kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Contoh kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Masya-Allah, berubah makna Ustaz. Kalau Rahim tu, kalimah Ar-Rahim tu kita tukar Ar-Rahim, dia jadi seperti maksudnya suara yang merdu. Suara merdu. Jadi lari terus makna dia. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi jadi tukar Maha Pengasih, merdu pula suara ini. Jadi subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian, kena hati-hati. Itu contoh dalam Al-Fatihah. Saya kongsi sebelum kita berehat tadi, dalam ayat 62 yang kita bacakan pada hari ini, kalimah wala khaufun, kan kita baca wala haufun. Begitu juga kalimah pada ayat yang ke-65 khasiin jadi khashiin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua, kena hati-hati bacaan kita supaya tidak berlaku kesalahan yang besar ataupun nyata ni. Maksud dia apa? Kesalahan yang nyata ni orang awam pun boleh perasan. Kadang-kadang anak kita pun boleh perasan kan, tadi abah baca Ar-Rahmanir Rahim lah. Contoh kan. Jadi itu maksudnya kesalahan yang besar, kena elakkan insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Soalan tajuk ini kita masih lagi berbincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang jali ataupun kesalahan yang besar. Kalau boleh kita boleh lihat kepada skrin untuk kita melihat pelajaran pada hari ini berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang besar yang dikategorikan oleh para ulama tajwid, iaitu contoh kesalahan yang besar ataupun jali, iaitu tertukar huruf walaupun tidak berubah makna, seperti huruf sad kepada huruf sin. Kita baca sirata, kita tukar dengan sin. Di kesalahan ni sama ada berubah makna kepada makna lain ataupun tidak berubah makna pada tidak ada makna. Itu juga dikategorikan sebagai satu kesalahan yang besar. Jadi kita elakkan baca Quran. Lagi surah Al-Fatihah, ramai juga yang baca siratal ladzi dengan sin. Mungkin dia malas nak tebalkan sin sad itu, maka jadi siratal ladzi. Maka itu juga berubah kepada huruf. Ya, masya-Allah. Maka qiraat kita membacanya dengan huruf sad, lafaz sad. Ya. Baik. Jadi itu adalah pelajaran kita. Yang penting kita menjaga huruf ya Ustaz ya, kerana huruf itu adalah hak bagi Al-Quran. Dan insya-Allah nanti kita akan sampai pada waktu kita belajar alif keluar daripada mana, ba, sin dan sebagainya insya-Allah. Jadi itulah daripada tajwid dan